don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Mak Adam terhadap isu. Apa isu dia? Kedah Agro Fauzi kata dia tak mahu belah lintah. Saya baca dia sikit. Datuk Seri Muhammad Sanusi mengibaratkan anak syarikat Perdana Menteri Besar MBI Kedah Agro Holding umpama lintah apabila dia tidak mampu menjana pendapatan sendiri. Okey, mari dengar respon Datuk Long Mak Adam. Kita akan komen macam biasa. Nak dapat duit kerja pada rumah. Tapi Kedah agro ni pertanian. Mana ada orang kerja pertanian duduk rumah? Tujuan ditubuhkan syarikat berkaitan kerajaan GLC, Government Link Company. Tujuan dia menega, dia dapat projek pada kerajaan, dia dapat untung, dia pulang balik ke kerajaan, dia menyumbang balik. Tu tujuan GLC. Kalau ditubuhkan GLC, ada 30 orang duduk kerja dalam tu, makan ke darah, kerja, menyumbang tak pernah, tapi duk kikih apa lagi. Sepanjang-panjang dia wujud, dia duk kikih apa. Tu bukan GLC, tu lintah. Hampa nak belah lintah? Saya tak mahu. Kes di negeri Kedah sekarang ni. Apa ni, Kedah Agro, 24 orang. Sanusi sedap dia cakap, dia cakap kita tak boleh nak jaga 24 orang ni saja. Kita nak jaga berapa ramai penduduk Kedah. Dia kata nak kena utamakan penduduk Kedah terlebih dahulu. Tapi sebenarnya yang diutamakan dia tukar kepada Palisit. Kita pun tahu perangai dia macam Palisit, tapi berpada-pada lah dikala kaki tangan agro Kedah tak dibayar gaji. Nilai gaji tu yang tunggakan 9 bulan tu baru RM570,000. Tapi dia boleh pula beli Palisade harga lebih RM400,000. So di mana otak Sanusi ni? Tapi nak buat macam mana? Rakyat Kedah yang memilih. MB kami sempoi. So, MB kami sempoi. Ambil kau sempoi lah. Rakyat Kedah nak sangat, ambil. 24 orang apa hal? 24 orang tidak dibayar gaji oleh kerajaan Sanusi. Tak ada duit katanya. Dia kata takkan nak jaga 24 orang, saya kena jaga satu Kedah. Tapi untuk jaga kereta peribadi dia, kereta kerajaan, kereta menteri usaha, pakai Palisade harga RM400,000 boleh. Kalau misalnya 9 bulan gaji tu nilai dia 570, kan. Kalau misalnya dia bagi 2 pun, kan, dia bayar separuh pun, baru 285. Lebih kurang, betul? 285. Payahlah 4 bulan setengah dulu. Ini dia boleh belanja sampai RM400,000, Sanusi ni, boleh tukar kereta baru. Tapi gaji kaki tangan agro Kedah tak boleh bayar. Jadi tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Sebenarnya Sanusi ni tak ada masalah tuan-tuan. Orang Kedah yang mengundi PAS ni yang bermasalah. Kita dah cakap banyak kali, kita pergi berkempen, berceramah dekat negeri Kedah. Last kali, mereka undi bagi sokongan yang solid kepada Sanusi. So hampa ambil lah akibat daripada kesilapan hampa sendiri. Okey? Itu. Ada satu soalan tu. Apa soalan? Menteri Komunikasi Fahmi Fazil meminta Wan Faisal supaya berdiam lebih baik daripada memulakan kenyataan yang tak tepat mengenai draft perjanjian itu. Wan Faisal ini, saya rasa salah seorang daripada ahli parlimen yang terencak akal. Sebab tak ramai orang ada kualiti macam ini tuan-tuan. Bila negara berhadapan dengan lockdown, dia keluar cadangan bodoh bagi menyelesaikan masalah lockdown tu. Dia suruh negara citak duit, macam dulu zaman Perang Dunia Kedua, orang Jepun boleh citak duit pokok pisang tu kan. Dia ingat boleh citak duit Malaysia ni macam tu. Ini semua orang yang dia cakap dulu, dia fikir kemudian tuan-tuan.
Kemudian bila time nak menyelesaikan masalah orang tengah susah akibat daripada abah kau tu menjadi Perdana Menteri, dia lockdown satu negara, dia keluar pula cadangan supaya kerajaan ni bayar semua sekali, lupuskan hutang-hutang yang dimiliki oleh the B40. Kalau ada manusia yang boleh berfikir macam ni, dia tak tahu bahawa setiap hutang ni bank kena tanggung, kan? Kalau nak hapuskan boleh, tak ada masalah, tapi kerajaan kena tanggung semua hutang B40 ni. Dari mana kerajaan nak kaut ke duit, nak bayar hutang B40? So orang yang cakap ni dia tak berfikir ni. Saya rasa tepatlah apa yang YB Fahmi cakap, lebih baik dia jangan banyak cakap, kan? Sebab dia tak tahulah, kan, dia punya tempurung kelapa kepala lutut dia ni kan, selalu berfikir, kan, sebelum mengatasi apa yang ada di antara dua telinga dia. Dia banyak pakai tempurung kepala lutut untuk berfikir. So betul lah YB Fahmi cakap tu, lebih baik dia jangan keluar kenyataan, kan? Sebab ianya akan menyerlahkan, perjumpaan yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin dengan TPM2 hanya hadir untuk mendengar apa yang ditawarkan oleh pihak pembangkang, kan? What they want to offer, kan? Tidak ada pun sebarang persetujuan, malah tidak ada draft pun perjanjian seperti mana yang difitnah oleh Hamzah ni, tak ada. Seperti mana yang disembang oleh Wan Ahmad Faisal ni, tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada sebarang perjanjian. Okey, ada lagi? Satu soalan tu. Setiausaha Gun PKR Saifuddin Nasution Ismail berharap Anwar Ibrahim akan berkhidmat sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Boleh komen sikit? Saya yakin kalau kita punya kerajaan ini boleh mengembalikan kedudukan ekonomi dengan baik, boleh menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan rakyat ni dengan baik, mendengar keluh kesah denyut nadi rakyat di bawah, saya rasa tidak ada masalah untuk mendapat peluang kedua dalam memberikan khidmat sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah. Tetapi bagi saya hari ini kerajaan kena fokus 3 tahun setengah ataupun mungkin 3 tahun daripada sekarang ni. Mereka kena all out bantu rakyat ini untuk supaya rakyat dapat merasakan bahawa di bawah pemerintahan PMX ini keadaan mereka lebih baik berbanding dengan zaman Ismail Sabri, zaman Muhyiddin Yassin, zaman Mahathir, kan? Barulah peluang untuk kita dapatkan sokongan rakyat Malaysia menjelang PRU ke-16 tu cerah. Itu penting tu, tuan-tuan. Itu sangat penting. Okey? Ya. Ada lagi? Tak ada? Ada penonton yang nak bercakap ni. Ada yang tulis sini no DAP. Saya nak tanya dengan tuan-tuan lah, kan? Kalau tuan-tuan tak nak DAP ni, tuan-tuan nak apa? Nak lingkupkan negara. Dia simple lah. Saya nak bagi orang yang pro kepada Perikatan Nasional ni faham. Kalau misalnya orang UMNO khianat UMNO dan sokong Muhyiddin selepas PRU 15 hari tu, yang 10 orang yang khianat ni, kalau mereka punya undi diambil kira pun, Muhyiddin hanya dapat bentuk kerajaan dengan 115 kursi saja. Masa Muhyiddin ada 114 kursi, Muhyiddin tergolek tau daripada jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya pelaburan langsung asing keluar daripada negara ni. Orang nampak kerajaan 114 orang ni tidak kukuh, tidak stabil, dan bila berubah, bila masa, orang tak nak melabur dalam negara kita. Bila orang tak nak melabur dalam negara kita ni, pertumbuhan ekonomi kita akan menguncur, kadar pengangguran akan meningkat, kadar jenayah akan meningkat, kan? Bantuan yang kita boleh berikan balik pada rakyat, saudara, makin sikit. Dan bila politik tidak stabil, kerajaan tidak ada 2/3 majoriti,
maka apa akan berlaku? Bila ada orang nak buat undi tak percaya je, di lockdown satu negara. Dulu ada alasan COVID. Kan? Selepas ni apa alasan yang Muhyiddin nak gunakan? Bila lockdown satu negara, orang tak boleh cari makan secara sempurna. Ada yang boleh kerja, ada yang tak boleh kerja. Bila orang yang boleh kerja, tapi separuh orang tak boleh bekerja, contohnya macam pemandu taksi, pemandu Grab. Dia orang boleh keluar kerja, tapi kalau ada separuh tak boleh kerja, maka orang yang patut dia bawa pergi kerja pun dia tak boleh bawa. Last sekali, orang yang boleh bekerja pun tak boleh kerja. Mereka tak boleh hidangkan makanan bawah tudung saji. Last sekali, semua mengharapkan duit KWSP. Dapat duit KWSP, sekejap buka, sekejap tutup. Mula-mula boleh guna untuk modal berniaga, lepas sekejap buka, sekejap tutup. Last sekali modal berniaga pun habis, kena pinjam Along. Mula-mula boleh bayar Along, tapi sekejap buka, sekejap tutup. Last sekali, Along pun tak boleh bayar. Kita saya baca detail lagi. Saya punya polisi jelas. Dah diumum pada 2020 iaitu mana-mana anak syarikat kerajaan negeri JLC yang tak boleh menyumbang kepada kerajaan hisap darah, kita tutup. Tapi tak ditutup. Tujuan tubuh JLC untuk berniaga, dapat projek kerajaan, untung pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang kerja dalam tu, makan ke darah, sumbang, tak pernah. Tapi kikih lagi, itu bukan JLC, tapi itu lintah, kata saya tak mahu belah lintah, kata Sanusi. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan berpada anda, Pihak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.